kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Adhkar, yang menghimpunkan zikir-zikir yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan mengikut bab-bab daripada bangun daripada tidur sehinggalah urusan-urusan kehidupan kita seharian, yang kita lihat kitab ini di antara kitab-kitab yang kita perlu telaah dan kita perlu dalami untuk meningkatkan lagi kualiti beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang melakukan ibadat dengan baik dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di muka surat 120, masih lagi dalam bab doa atau pembacaan di dalam qunut. Kita berada di muka surat 120 cetakan Al-Hidayah, di perenggan yang keempat, Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, bismillahirrahmanirrahim, berkata pengarang iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna mahall al-qunut 'indana fi as-subhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku' fi ar-rak'ati ats-tsaniyah. Ketahuilah bahawa tempat untuk seseorang itu melakukan ataupun membaca qunut di sisi kami, iaitu di dalam mazhab Syafi'i, adalah pada waktu subuh selepas bangun daripada rukuk pada rakaat yang kedua. Bangun daripada rukuk pada rakaat yang kedua, bukan rakaat yang pertama. Tetapi dalam waktu yang sama, qala Malik rahimahullah yaqnutu qabla ar-ruku', qala ashabuna falau qanata asy-Syafi'i qabla ar-ruku' falam yuhsab 'allahu 'ala al-asah. Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, kita berqunut selepas bangun daripada rukuk. Imam Malik dalam satu riwayatnya mengatakan bahawa yaqnutu qabla ar-ruku', membaca qunut adalah sebelum daripada rukuk. Walaupun pendapat dan amalan yang masyhur, ini ulasan saya. Walaupun pendapat dan ulasan yang masyhur di kalangan pengikut mazhab Maliki di Morocco sekarang ni, contohnya, mereka, kebanyakan mereka tidak berqunut, sama ada sebelum ataupun selepas. Tapi ini salah satu daripada pendapat Imam Malik. Qala ashabuna, berkatalah imam-imam ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, falau qanata asy-Syafi'i qabla ar-ruku' lam yuhsab lahu 'ala al-asah. Kalaulah seorang yang mengikut mazhab Syafi'i itu membaca qunut sebelum rukuk, maka ia tidak dikira qunut mengikut mazhab Syafi'i yang paling sahih. Yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i tidak dikira qunut kalau seseorang itu baca qunut sebelum daripada rukuk. Walana wajhun ay yuhsab, tapi ada satu lagi pendapat dalam mazhab Syafi'i, ianya dikira walaupun dibaca sebelum rukuk. Wa 'alal asah yu'iduhu ba'da ar-ruku' wa yasjudu lis-sahwi. Yang paling sahih, dia kata, Imam Nawawi kata, yang paling sahih adalah kalaulah seseorang itu baca qunut sebelum rukuk, maka dia kata yu'iduhu ba'da ar-ruku', kena ulang balik qunut itu selepas rukuk, dan dia kena sujud sahwi. Dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi ni sama ada kita tambah rukun atau tambah sunat-sunat muakkad, ataupun kita terlupa sunat muakkad. Itu di antara pendapat imam dalam mazhab Syafi'i yang kita kena sujud sahwi. Wa qila la yasjud, ada juga dalam pandangan mazhab Syafi'i juga, wa qila dikatakan tidak sujud, tak payah sujud sahwi dah, sebab dia dah gantikan dah dengan qunut balik semula selepas rukuk tadi tu. Wa amma lafzuhu, ada pun lafaz untuk qunut, fal ikhtiyar ay yaqula fihi. Okey, untuk qunut ni, lafaz untuk qunut ni, maka yang menjadi pilihan adalah seseorang itu hendaklah membaca apa yang kami riwayatkan di dalam hadis yang sahih. Ma rawaina fil hadis sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnad as-sahih. Seperti mana kami meriwayatkan dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan selain daripadanya dengan sanad yang sahih daripada Hasan bin Ali, anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, daripada Al-Hasan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ali, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Okey, ini ketika solat witir, riwayat ini dia kata allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada aku kalimat ataupun ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan ataupun doa ataupun zikir aku luhunna fil witr, untuk aku sebut perkataan-perkataan itu pada salat witir. Ini ijtihad para ulama dalam, walaupun hadis ini dalam salat witir tapi diambil kira untuk bacaan kunut. Bacaan kunut maksudnya kunut subuh, untuk kunut subuh. Untuk dekat hadis ini adalah untuk salat witir, yang hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali ini dalam salat witir, tapi ulama ijtihad dalam salat witir itu ada kunut, dan lafaz kunut ini juga dan salat witir ini juga digunakan pakai untuk salat subuh. Apa lafaznya adalah Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk di antara orang-orang yang engkau telah beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan berikanlah aku kesejahteraan seperti mana yang engkau telah beri kesejahteraan kepada orang-orang yang telah engkau beri kesejahteraan. Wa tawallani fiman tawallait, dan engkau berikanlah aku pertolongan seperti mana engkau telah beri pertolongan kepada orang-orang yang engkau telah beri pertolongan. Wa barik li fi ma atait, dan berkatilah aku bagiku seperti mana yang engkau telah berkati orang-orang yang engkau telah beri keberkatan itu. Wa qini syarra ma qadait, dan peliharakanlah aku daripada segala kejahatan yang engkau telah tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkaulah satu-satunya zat yang maha menghakimi, yang maha memutuskan sesuatu perkara, dan tidak ada satu kuasa pun yang akan menandingi keputusan di atas keputusan kamu. Wa innaka la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan menjadi hina sesiapa saja yang engkau tolong. Kalau engkau hendak menolong seseorang itu tidak akan menjadi hina dengan pertolongan kamu. Tabarakta rabbana wa ta'alais, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha tinggi, mempunyai keberkatan. Rabbana wa ta'alais, yang kau yang maha tinggi. Dan itu di antara isi ataupun konteks kandungan doa ataupun zikir yang kita baca semasa doa qunut, semasa kita membaca qunut. Qala Tirmizi hadha hadithun hasan. Qala wa la na'rifu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'an ahsana min hadha. Imam At-Tirmizi dia kata hadis ini kategorinya adalah hasan, dan Imam Tirmizi dia kata apa? Dia kata kami tidak mengetahui apa-apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab qunut lebih baik daripada bacaan ini. Maksudnya Imam At-Tirmizi dia kata kami tak jumpa lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan qunut yang lebih baik daripada bacaan yang kita baca tadi, yang kita dah tengok dalam riwayat tadi. Okay. Itu pendapat Imam At-Tirmizi. Wa fi riwayatin dzakaraha al-Baihaqi anna Muhammad ibn al-Hanifah wa huwa bin al-Hanafiyah wa huwa ibn Ali bin Abi Talib qala inna hadha ad-du'a huwa ad-du'a alladhi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr fi qunutihi. Dalam satu riwayat yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah iaitu anak Ali bin Abi Talib. Qala, dia kata sesungguhnya doa ini adalah doa yang telah digunakan untuk ayahku berdoa ketika mana dia solat subuh, solat fajar, solat subuh, dan dia baca benda ni, dia baca doa ni pada qunut, pada keadaan dia berqunut. Jadi inilah doa qunut yang digunakan pakai oleh Ali bin Abi Talib, dan juga kita tengok riwayat-riwayat yang datang daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma,
seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu doa kunut. Maka kita dah nampak dah apa doa yang kita perlu baca. Dan doa itu sama je lah macam yang kita baca, cumanya kita belum masuk lagi dalam bab selawat. Sebab kita tutup doa kunut kita dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum saya terlupa, selepas saya baca kan, saya belum lagi menjumpai, mungkin ada wallahu alam, saya belum lagi khatam semua kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Itu kekurangan dan kelemahan saya, tetapi di dalam Al-Azkar ini Imam Nawawi saya belum jumpa dia menyebut tentang bahawa imam kena perlahankan bacaan sebahagian akhir bacaan kunut. Kan? Dekat mana dia baca doa-doa kunut ni? Yang perlahan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, sampai dekat waqina syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Kita baca sambung lagi kan, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu kita kuat balik. Ini amalan biasa di dalam, wallahu alam, kalau jemaah-jemaah lain boleh pastikan, siapa-siapa lah yang pergi ke surau masjid kan, pada waktu subuh, kita biasa tengok imam akan perlahankan dekat beberapa frasa akhir doa kunut ataupun di tengah-tengah tu, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi ma afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai dekat sini imam akan perlahan. Saya tak pasti di mana sumbernya, wallahu alam. Kalau ada siapa-siapa yang belajar solat, siapa-siapa yang belajar hukum-hukum solat dengan ustaz-ustaz lain, boleh tanya di mana sumber arahan ataupun nasihat para ulama dalam mazhab Syafi'i untuk memperlahankan bacaan bermula dengan waqina bi rahmatika syarra ma qadait itu. Kita belum lagi jumpa bi rahmatika syarra ma qadait tu. Kita jumpa waqina syarra ma qadait pun belum lagi kan? Kita belum jumpa lagi kan dalil yang macam tu. Ada waqina syarra ma qadait. Okey. Bi rahmatika kita tak jumpa lagi setakat ini. Nanti kita akan tengok lagi. Kalau kita tak jumpa, kita tetap dengan nas yang sahih yang ada ini sahaja dulu. Cumanya saya menyebut tentang keadaan imam yang memperlahankan bacaan waqina syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Saya tak pasti di mana di dalam kitab Asy-Syafi'i, wallahu alam, mungkin ada, saya belum habis baca lagi. Kalau siapa-siapa boleh bantu saya, wallahu alam. Kalau tak jumpa, kalau mengikut nas dalam An-Nawawi ini, dalam Azkar ini tidak diperlahankanlah, terus imam baca waqina syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Okey, so itu bacaan dia lah. Lepas tu Imam Nawawi dia kata, okey, kat sini baru kita tengok, wa yustahabbu an yaqul aqiba hadha ad-du'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Faqad jaa fi riwayat an-Nasa'i fi hadha al-hadith bi isnadin hasan. Okey. So disunatkan untuk membaca di akhir doa kunut tadi tu dengan bacaan apa? Dengan bacaan selawat. Yang bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ini bacaan yang datang daripada riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ada juga wa sallallahu ala nabi, wa sallallahu ala nabi. Jadi ini di antara lafaz yang datang yang diriwayatkan secara sahih, seperti mana yang disebut di dalam kitab Lawami al-Anwar. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi, dan boleh refer dan rujuk di dalam kitab Nata'ijul Afkar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, jadi boleh tambah selepas itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, ataupun wa sallallahu ala nabi, wa sallallahu ala nabi. Okey, so itu pun dah cukup dah berdasarkan hadis yang datang kepada kita. Okey. Selepas itu Imam Nawawi terus sebut lagi, dia kata apa? Dia kata ada lagi bacaan kunut yang panjang lagi daripada itu. Ada lagi. Kalau tengok kat sini dia kata
Qala ashabuna, berkatalah sebahagian daripada ulama-ulama, berkatalah sebahagian daripada ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, wa in qanata bima jaa an Umar bin Al-Khattab kana hasanan. Siapa-siapa yang berkunut dengan apa yang datang daripada Umar Al-Khattab dari segi bacaan dalam kunut itu pun okey, baik juga. Boleh juga, tak ada masalah. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku'. Sesungguhnya Umar Al-Khattab berkunut selepas bangun daripada rukuk pada solat subuh. Dia baca apa? Bacaan ni panjang sikit lah. Kalau solat seorang-seorang, boleh insya-Allah. Kalau solat ramai-ramai jadi imam, mungkin kita pilih yang agak pendek lah. Sebab sekarang ni kalau solat-solat di surau-surau atau masjid-masjid yang selalu disinggahi oleh orang yang on the way nak pergi kerja, maka kita kena pendekkan lah sebab dia pekerja jam, waktu sebagainya kan. Jadi pendekkan, guna kunut yang pendek. Yang ni kunut yang panjang, kita fokus kepada solat-solat kita secara persendirian, ataupun menjadi imam di surau-surau dan masjid-masjid yang difahami oleh makmum bahawa kita akan baca kunut yang panjang. Apa bacaannya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta perlindungan, minta pertolongan daripada kamu. Dan kami minta ampun daripada kamu. Dan kami tidak mengkufurkan kamu. Kami tidak kafir kepadamu. Wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Dan kami beriman kepada kamu. Dan kami juga berlepas diri daripada orang-orang yang kafir kepada kamu ataupun membuat jahat kepada kamu, ya Allah. Allahumma iyyaka na'bud, dan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami menyembah. Walaka nusalli wa nasjud, dan kepada Engkau, hanya kepada Engkau lah kami bersolat, melakukan solat, dan kami juga bersujud kepadamu sahaja. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepadamu jugalah kami berusaha, dan kami berusaha bergegas-gegas buat kerja cepat-cepat. Bertungkus lumus buat kerja, berlumba-lumba buat kebaikan hanya kepadamu. Narju rahmataka wa nakhsha adabaka, kami amat mengharapkan rahmat daripadamu, rahmatmu. Wa nakhsha adabaka, dan kami ni sangat-sangat takut terhadap azab sisaanmu. Inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq, sesungguhnya azab engkau itu, sesungguhnya betul-betul azab engkau itu. Maksudnya benar azab engkau itu. Maka diperuntukkan, inna azabakal jid, sesungguhnya azab engkau tu betul-betul disediakan untuk orang-orang yang kufar, untuk mereka merasai azab kesesaan daripadamu tu. Jadi kami yang orang beriman ni, kami mohon untuk tidak kami diazabkan. Allahumma azibil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik. Ya Allah, ya Tuhan kami, siksalah, bagilah azab kepada orang-orang kufar yang sentiasa menghalang gerak kerja baik ataupun arahan ataupun dakwah baik di jalan engkau, ya Allah. Wa yukadzibuna rusulak, dan mereka yang mendustai utusan-utusanmu, rasul-rasulmu, nabi-nabimu. Wa yuqatiluna awliya'ak, yang mereka ini membunuh awliya, wali-wali engkau, ya Allah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin yang perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan juga orang-orang muslimin lelaki dan orang muslimin yang perempuan. Wa aslih dzata bainihim, dan perbaikilah hubungan di antara mereka. Wa alif baina qulubihim, dan satukanlah, lembutkanlah hati-hati mereka, di antara hati-hati mereka. Waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah, dan jadikanlah di dalam hati-hati mereka itu iman dan hikmah. Wa thabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkanlah, kekalkanlah, kukuhkanlah mereka itu di atas jalan, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih, dan dia kata bantulah mereka menunaikan janjimu yang telah engkau janjikan ke atas mereka.
wansurhum ala aduwik, dan bantulah mereka dan turunkanlah bantuan kepada mereka ke atas musuh-musuh mereka, wa aduwihim, di atas musuh-musuh engkau dan juga musuh-musuh mereka ya Allah. Ilahal haqq waj'alna, itu Tuhan yang maha mempunyai hak dan kebenaran. Waj'alna minhum, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang berjuang itu, dan jadikanlah kami daripada di kalangan orang-orang yang engkau sebutkan tadi, yang mendapat nikmat yang engkau telah janjikan kepada mereka, yang engkau telah tolong mereka di atas musuh kamu dan musuh mereka. Dan itulah jadi itu doa yang panjang, itu doa yang panjang daripada Umar Al-Khattab. Ini yang menjadi amalan Umar Al-Khattab di dalam qunut salat subuh dia, mengikut riwayat yang datang daripada kita tengok kat sini. Ini riwayat yang datang daripada Umar Al-Khattab, ini riwayat dari Umar Al-Khattab. Wa'lam anna al-manqul an Umar, ketahuilah sesungguhnya yang datang yang dinukilkan daripada Umar Al-Khattab ini, azibil kafarata ahli kitab. Ada juga riwayat yang mengatakan bacaannya Allahumma azibil kafarata ahli kitab, lianna qitalahum dhalika zaman kana ma'a kafarata ahli kitab, wa amal yawm fal ikhtiyar ay yaqul azibil kafara fa innahu a'am. Kalau dulu adalah bacaan daripada Umar juga yang tempat yang Allahumma azibil kafarata ahli kitab, sebab dia kata pada ketika itu peperangan-peperangan banyak yang bertempur dengan ahli kitab, masuk ke kawasan-kawasan utara Syam, masuk kepada Furs dan Parsi dan Rom contohnya. Banyak majoriti musuh-musuh mereka daripada kalangan ahli kitab. Tapi waktu sekarang ini bacalah azibil kafarata, sebab sekarang ini mungkin bukan berdepan dengan orang ahli kitab saja, tetapi umum orang-orang kufar yang sentiasa menghalang gerak kerja dakwah ataupun gerak kerja Islam yang kita nak lakukan. Okey, fa innahu a'am, dia kata sesungguhnya itu lebih umum untuk kita doakan. Lepas tu ini ada penerangan terhadap beberapa perkataan di dalam doa yang kita baca tu. Dia kata wa qauluhu nakhla', kata perkataan nakhla' itu maknanya kami meninggalkan. Perkataan yafjur itu maknanya yulhid fi sifatika, maksudnya menyeleweng tentang sifat kamu, mengatakan kamu mempunyai sifat-sifat yang tidak layak bagi kamu. Wa qauluhu nahfid bi kasril fa', nahfid dengan baris bawah fa' itu makna dia kami cepat-cepat buat kerja, buat amal cepat-cepat, buat kerja baik itu dengan cepat-cepat. Wa qauluhul jid bi kasril jim ay al-haq, perkataan al-jid itu dengan berbaris bawah huruf jim itu maknanya hak, maknanya benar, maknanya tetap benda itu berlaku, disediakan untuk orang kufar. Dan perkataan mulhiq dengan berbaris bawah huruf hak itu adalah yang masyhurnya dengan baris di atas mulhaq. Tapi Ibn Qutaibah dia kata macam itulah, seperti mana yang disebut oleh Ibn Qutaibah. Ini perbahasan-bahasan dengar sajalah, ini perbahasan tentang makna perkataan di dalam doa itulah. Saya sebut jugalah sebab Imam Nawawi sebut kat sini. Wa qawluhu dhata bainihim, perkataan dhata bainihim maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka dan perhubungan di antara mereka. Perkataan hikmah itu membawa makna kullu ma muni'a minal qabih. Semua perkara hikmah itu maknanya semua perkara yang dihalang daripada keadaan perkara-perkara yang tidak baik, yang buruk. Wa qawluhu auzi'hum, perkataan auzi'hum maknanya alhimhum, berilah mereka ilham. Berilah mereka ilham. Kalau kita tengok sini wa auzi'hum, berilah mereka ilham, berikan mereka azam, berikan mereka boleh memikirkan untuk mereka menepati janji-janji terhadapmu ya Allah. Wa qawluhu waj'alna minhum, perkataan waj'alna minhum ay mimman hadhihi sifatuhu, jadikanlah kami, ini maknanya jadikanlah kami yang mempunyai sifat-sifat yang baik-baik yang disebutkan di dalam doa-doa yang kita baca tadi. Okey, itu
perbahasan sampai muka surat 123 tu kan, sampai waja'alna minhum. Lepas tu Imam Nawawi dia kata qala ashabuna, dia kata berkatalah sebahagian daripada, berkatalah ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, dia kata yustahabbul jam'a bainal qunut Umar wa ma sabaq. Disunatkan untuk menghimpunkan di antara qunut Umar ini dan qunut yang sebelum itu yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, fa in jama'a bainahuma fal asah ta'khiru qunuti Umar. Kalau siapa yang nak menghimpunkan di antara dua kunut ini, kunut yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali dan kunut Umar ini, maka dia kata fal asah ta'khir kunut Umar. Yang paling sahih dia kata melewatkan, maksudnya mendahulukan kunut yang diajarkan oleh Hasan bin Ali tadi, yang Nabi ajar kepada Ali tu, kepada Hasan bin Ali, dan kemudian baru baca kunut Umar. Okey, wa in yaqtasara falyaqtasir 'ala al-awwal. Kalau dia nak pendek, dia guna je kunut yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Ali, yang kita duk baca selalu itulah. Cuma ada perkataan yang belum sampai yang ujung tu lah. Yang ujung tu kita tak jumpa lagi dalil dia. So sampai mana? Sampai yang tadilah, sampai yang kita baca tadi. Wa barik li fi tabarakta rabbana wa ta'ala. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Lepas tu kita baca kunut Umar. Kalau tidak pendek, kalau kita nak pendek, nak cepat, baca yang kunut itu saja tadi. Okey. Lepas tu dia kata wa inna ma yustahabbul jam'a bainahuma idza kana munfaridan aw imam mahsurin yurduna bitatwil wallahu alam. Disunatkan untuk menghimpunkan kedua-duanya kalau solat seorang-seorang ataupun imam yang jumlah makmumnya mengetahui dan mereka meredai dan okey dengan keadaan imam membaca kunut yang panjang itu. Kalau tidak, dipendekkanlah macam saya sebut tadi. Okey. Okey, ada soalan. Oh, tak perasan ada soalan hujung-hujung Ustaz. Yang dah last tu sekali dia baca kuat sekali. Betul. Yang dia mula dengan wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lepas tu dia terus selawat. Yang tu kuatlah. Wallahu alam, saya tak jumpa lagi lah kalau dalam Al-Azkar ni saya duk tengok-tengok tak jumpa lagi. Nanti kalau saya jumpa, saya bagi tahu. Tapi duk cuba cari juga tak jumpa. Duk cuba cari juga tak jumpa. Tu saya kata saya mohon pertolongan daripada jemaah-jemaah juga untuk bantu saya lebih memahami benda ni, bagi mungkin ada kuliah-kuliah sebab ataupun kuliah-kuliah dengan tempat lain yang mengajar tentang kunut ini, minta ustaz yang mengajar itu kok dia tahu dekat mana nasihat dan anjuran dalam mazhab Syafi'i untuk diperlahankan bacaan pada waqina birahmatika syarra ma qadait, sampailah dia kuatkan balik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okey. Terima kasih Firdaus. Tuan Firdaus. Puan Maimun di Masjidil Haram Madinah tidak membaca doa kunut. Kalau ada ruang yang banyak sebelum sujud tu, boleh ke baca doa kunut sendirian? Okey. Saya nak tanya, di Masjidil Haram tu kita ikut imam ke atau tidak ikut imam? Kalau kita ikut imam, kita kena ikut imam. Kita tak boleh tiba-tiba imam dah turun dulu, kita rasa kita boleh baca kunut dengan laju, kita baca kunut. Tak. Sebab Nabi kata dah dalam satu hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka kalau kita solat dekat sana, tak payah baca kunut lah, ikut imam lah. Tak ada isu pun. Tak ada isu. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang dekat sana, bacalah kunut. Bacalah kunut, tidak ada masalah. Cumanya orang dekat sana yang banyak yang datang dalam kalangan mazhab Hambali contohnya kan, mungkin Hanafi dan sebagainya, yang mungkin tak mengamalkan kunut, mungkin mereka nampak macam pelik sikit lah kalau mereka bukan orang yang belajar. Tapi kalau orang-orang mazhab lain yang belajar dan faham bahawa kita ni tengok hidung macam kita, tengok muka macam kita, orang Asia ni memang mereka tahu dah, kita kalau sembahyang seorang-seorang akan baca kunut, mereka tak kisah dah, tak ada masalah dah. Okey. Tapi kalau ikut imam, kena ikut imam, tak payah baca kunut. Okey. Masya Allah jika digabungkan. Betul panjang. Ni betul. Memang dia jadi panjang lah. Tu kata amalan yang doa-doa sikit-sikit yang panjang ni
Kalau ikut Imam Nawawi, kita dinasihatkan baca dalam solat-solat secara bersendirian. Maka panjang, banyak pahalanya insya-Allah, banyak pergantungan kita dengan Allah Taala, makin rapat kita dengan Allah SWT. Itu doa kita supaya kita sentiasa dengan Allah SWT. Okey. Tapi yang baca pendek jangan kita hukum kata dia ni jauh daripada, tak, bukan. Maksudnya dia baca pendek mungkin sebab dia tak hafal, mungkin sebab dia ada urusan lain, mungkin dia tidak belum lagi diberi kekuatan untuk baca doa yang panjang itu. Maka kita sama-sama doalah kepada diri kita dan juga jemaah-jemaah yang lain, sebab nak baca doa yang kunut tu pun kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang tertinggal kan, nak tambah lagi. Tapi itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat-riwayat yang kita dah baca. Okey, kita sambung lagi seterusnya. Okey. Wa'lam anna al-qunut la yata'ayyan fihi du'a 'ala al-madhhab al-mukhtar. Sesungguhnya dikata menurut pendapat yang paling benar, kunut tidaklah memiliki doa atau zikir tertentu. Ini mengikut mazhab yang ini mengikut pendapat Imam Nawawi. Sebab tadi kita nampak ada dah doa-doa kunut tadi tu. Tetapi dia bagi tahu, dia kata tidaklah tergantung kepada doa yang tertentu sahaja. Maksudnya doa yang tertentu yang datang daripada Nabi itu yang masih kita jumpa tadi tu, yang tu betul lah. Tapi maksudnya dia bagi tahu kata tidak pula tertentu. Okey. Lepas tu dia kata fa ayya du'ain bihi hasal al-qunut. Okey. Dia kata ini pendapat Imam Nawawi, wallahu a'lam, ini ijtihad para Imam Nawawi dalam bab kunut ni, sebab kunut ini bukan rukun. Kena faham juga kunut ini bukan rukun. Maka dalam bab ini Imam Nawawi kata dalam mazhab yang terpilih, dia kata dalam pendapat yang benar, dia kata tidaklah tertentu bacaan kunut ini, maksudnya tidak memiliki doa tertentu. Dia kata fa ayyi du'ain bihi hasal al-qunut. Kalau ada je apa-apa doa, terhasillah kunut itu. Terhasillah kunut itu pada tempat kunut itu. Sebab tempat kunut bukan tempat lain. Sama ada sebelum rukuk ataupun selepas rukuk semasa i'tidal. Itu je tempat kunut. Tak ada orang baca kunut dekat tempat lain lepas Fatihah ke apa ke, tak ada. Okey. Maksudnya lepas bacaan ayat Quran tu ialah sebelum rukuk dan selepas daripada rukuk. Masa sujud orang tak baca, duduk antara duduk sujud pun tak baca. Walau qanata bi ayatin aw ayat min al-Quran al-aziz wa hiya mustamilatun 'ala ad-du'a hasal al-qunut. Kalaulah dia berkunut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat-ayat suci Al-Quran itu mempunyai doa, yang mana kita berdoa dengan doa-doa di dalam Al-Quran, maka dia kata hasal al-qunut, maka terhasillah, dah sah dalam kunut dia dah buatlah kunut tu. Makna dia walakin al-afdal ma ja'at bihi sunnah. Tetapi Manawi dia kata apa? Dia kata paling afdal dia kata apa yang datang di dalam sunnah. Maka kita ikut sunnah, dapatlah mutaba'atul Rasul. Cumanya Imam Nawawi menyebutkan perkara ini untuk memudahkan kepada orang-orang yang belum sempat menghafal doa kunut. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyan wa la yujzi ghairahu wa la yujza ghairahu. Okey, dia kata tapi telah ada juga pendapat satu jemaah lain dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata sesungguhnya tak boleh ila annahu yata'ayyan, maksudnya dia tertentu. Doa kunut ni ikut apa yang datang dari Nabi, tertentu, dan tidak dikatakan kita itu berkunut dengan doa selain daripada apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh faham ini khilaf di antara pendapat Imam Nawawi dan juga pendapat beberapa imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu satu perkara yang kita kena faham supaya kita lebih berlapang dada dalam bab-bab ini berdasarkan dalil-dalil yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam buku panduan umrah ada ayat untuk dibaca ganti doa kunut khusus di Mekah, di Madinah, tapi ayat wallahu a'lam, saya belum pasti tentang ini. Nanti saya cuba cari insya-Allah kalau saya sempat. Puan Ashikin, ada ke doa tu? Kalau boleh baca, saya boleh take note dekat sini, saya cari nanti. Jadi kita tengok seterusnya.
Dia kata wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman ay yaqula Allahumma hdina bilafzil jam' wa kadzalika al-baqi wa law qala ihdini hasal al-qunut wa kana makruhan li'annahu yukrahu al-imam lil-imam takhsis nafsihi bid-du'a. Okey, ketahuilah sesungguhnya dia kata disunatkan kalaulah seorang yang solat itu menjadi imam, ya, kalau dia tu imam, dia kena baca Allahumma hdina bilafzil jam'. Dia kena baca Allahumma hdina lah, jangan baca Allahumma hdini. Wa kadzalikal baqi, begitu juga dengan ganti nama lain yang waqini, contohnya dia kena baca waqina, baca dengan lafaz plural, dengan lafaz jamak, dengan lafaz banyak. Sebab kita mengimamkan orang lain, kita baca mewakili orang lain. Walau qala ihdini, kalaulah dia baca ihdini bukan ihdina, hasal al-qunut, qunut tu sah, tidak ada masalah, tapi makruh lah. Sebab apa? Sebab di imam ini dimakruhkan untuk mengkhususkan doa hanya untuk diri dia. Maka siapa-siapa jadi imam kena biasakanlah untuk berdoa dengan lafaz jamak. Kalau kita doa dengan doa lain, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi, kena baca doa macam tu, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kena tukar. Ini adalah berdasarkan satu hadis dia kata wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ummanna 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bid'awatin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Qala Tirmizi hadithun hasan. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata tidaklah seseorang itu mengimamkan satu kaum, satu makmum, dan dalam waktu yang sama dia mengkhususkan diri dia sahaja dengan doa dia, bukan untuk orang lain. Maksudnya dia membaca doa dengan khusus diri dia. Khusus maksudnya dia itu satu. Itu satu doa khusus untuk diri dia. Dengan lafaz mufrad, dengan lafaz singular, dengan lafaz seorang. Yang kedua mungkin dia doa dengan doa-doa yang dia je nak, dia tak fikir orang lain nak apa secara umum. Itu sebab doa-doa di dalam doa sembahyang ni tak boleh doa khusus kepada kita. Kita kalau kita nak, contohnya kita nak elakkan daripada kita kena pindah tempat kerja contohnya, kita doa pula dalam doa sembahyang masa kita jadi imam, tak boleh lah. Sebab itu bukan doa orang lain juga, itu doa kita sahaja. Jadi kena jaga dua benda ni. Lafaz doa tu secara ramai-ramai, yang kedua mestilah doa-doa umum yang memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada dia dan makmum secara keseluruhan, bukan doa umum untuk dia dan keluarga dia sahaja. Itu kena faham. Lepas tu Nabi kata fa in fa'ala faqad khanahum, kalau dia buat dia telah mengkhianati makmum. Okey, Imam Tirmizi dia kata ini hadis hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan sanadnya pun okey. Pada awalnya sanad hadis ini dhaif, tetapi Imam Tirmizi dia dah himpunkan balik, tengok dia ada syawahid ataupun mutabaah, dia kata ada supporting hadis lain yang akhirnya menguatkan hadis dhaif ini dan naik kepada martabat hasan. Maka boleh tengok dalam kitab Nataijul Afkar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, supaya kita yang jadi imam ni bacalah doa dengan sirah, dengan lafaz yang jamak lah, lafaz ramai. Walaupun dekat sana ada pendapat yang kata boleh doa dengan lafaz mufrad kalau hadis itu datang dengan lafaz mufrad. Faham tak? Maksudnya kalau hadis itu datang contohnya macam Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, imam boleh baca sebenarnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, walaupun lafaz dekat situ lafaz singular. Itu satu pendapat lah. Tapi pendapat Imam Nawawi dan pendapat banyak dalam mazhab Syafi'i ini kita tukarlah Allahumma a'inna. Bagi pendapat imam yang kata tak payah tukar pun tak apa, dia mengambil kira keberkatan di atas doa yang betul-betul pure, tulen datang daripada Nabi Muhammad SAW tanpa ubah-ubah, dan juga pahala mengikut apa yang Nabi ajar. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing, masing-masing juga bergantung dan berlandaskan kepada dalil
yang ada, maka alhamdulillah Islam itu kalau kita belajar lagi, kita seronok. Kita seronok melihat kepada perbezaan pendapat ulama, ada dalil macam tu, ada dalil macam ni, awak buat pun betul, saya buat pun betul juga, jangan gaduh-gaduh. Maka kita teruskan bersolat dan menghimpunkan dan menghimpunkan segala zikir-zikir yang ada yang datang kepada kita itu untuk kita baca di dalam solat supaya kualiti solat kita menjadi lebih baik insya-Allah. Ikhtalafa ashabuna. Okey, kejap tengok. Allahumma ghfirli ya ghafur. Ni saya simpan dalam buku sejumpa nak baca tanpa angkat tangan macam biasa. Wallahu alam, kalau melihat kepada apa yang Imam Nawawi punya ijtihad tadi, dia kata tidak ada doa yang tertentu kalau ikutnya, tapi afdal ikut apa yang datang dari Nabi. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Nawawi, maknanya bolehlah baca Allahumma ghfirli ya ghafur. Bolehlah ya ghafur ighfirli, boleh nak sebut ya ghafur dulu ke ya ghaffar ke, boleh. Allahumma ghfirli, maksudnya makna dia kat situ, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ataupun Allahumma, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ataupun wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa aku. Boleh juga, tidak ada masalah kalau kita tengok dari segi pendapat Imam Nawawi tadi tetapi dia kata paling afdal ikut apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak baca juga, dahulukan dulu apa yang dibaca oleh dalam riwayat Hasan bin Ali tadi, lepas tu baca pula riwayat daripada Umar Al-Khattab tadi, lepas tu baca riwayat baca doa yang disebutkan tadi, Allahumma ghfirli ya ghaffar. Boleh juga, tidak ada masalah. Ni baca tanpa angkat tangan macam biasa. Yang bab angkat tangan ni lepas ni kita jumpa insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan Syikin. Kita jumpa insya-Allah lepas ni. Okey. Lepas tu ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadain. Terus masuk kan, dia kata telah berselisih pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dalam bab raf'al yadain, fi raf'il yadain, dalam bab mengangkat tangan semasa doa kunut. Wa mashal wajh bihima ala thalathati awjuh. Berselisihlah pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini tentang mengangkat tangan semasa membaca doa kunut dan juga menyapu tangan dekat muka kepada 3 perbahasan, 3 qaul ataupun 3 pendapat. Yang paling sahih dia kata annahu yustahabbu raf'uhuma yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahu al-wajh. Disunatkan untuk mengangkat tangan, kedua tangan, tetapi dia taklah sapu muka masa nak turun. Jadi lepas baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, lepas wa ala ali Muhammad wa sallim, kan? Betul lah, Allahumma salli ala Muhammad kalau kita nak baca selawat tu. Selepas kita baca selawat tu, sebab kita dah biasa dah baca dengan Allahumma salli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tu. Kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim itu, selepas itu kita terus apa? Kita terus sujud. Kita tak sapu muka dulu. Jadi itu biasa kita tengok pun amalan kita dalam mazhab Syafi'i pun kita tak sapu muka. Sebab itu pendapat yang paling sahih di dalam bab angkat tangan dan sapu muka selepas baca doa kunut. Pendapat yang kedua, yarfa' wa yamsah. Pendapat yang kedua, angkat tangan dan nak turun sapu muka. Itu pendapat yang kedua. Wa thalith la yamsahu wa la yarfa'. Yang ketiga, angkat tangan pun tak, sapu ke muka pun tak. Sebab kalau pendapat yang ketiga ni, dia tak angkat tangan masa baca doa kunut dan dia tak sapu muka pun. Kalau dia tak angkat tangan, kalau kita tengok pun orang yang tak angkat tangan masa baca doa, tiba-tiba dia sapu muka turun. Dia jadi macam pelik sikit lah. Tapi kalau orang angkat tangan dan dia sapu muka, itu biasa. Tapi dalam bab kunut ni yang paling sahih dia kata, angkat tangan tapi tidak sapu muka dengan tangan semasa nak turun. Wattafaqu wathalith la yamsah wa la yarfa'. Yang ketiga dia kata tidak angkat tangan dan tidak menyapu muka. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghayra al-wajh min as-sadri wa nahwihi bal qalu dhalika makruh.
dan mereka bersependapat, mereka berittifaq, mereka sepakat bahawa tidak menyapu tidak menyapu dengan tangan selain daripada muka. Selain daripada muka. Contohnya menyapu dada ataupun menyapu bahu ataupun menyapu belakang tengkuk. Kan contohnya. So tidak ada ulama berselisih pendapat tentang tu. Maksudnya ittifaq, ijma' ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak menyapu selain daripada muka. Okey. Bal qalu dhalika makruh. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu adalah makruh. Perbuatan itu adalah makruh. Jadi itu saya harap dah dapat menjawab persoalan itu. Okey. Kita tengok selepas itu. Seterusnya, wa ammal jahr bil qunut, sesungguhnya membaca qunut dengan jahar ataupun membaca qunut dengan israr wal israr bihi faqala ashabuna. Kita bercakap tentang bacaan qunut secara kuat dan juga bacaan qunut secara perlahan israr. Faqala ashabuna, berkatalah limunfarid dan asarra bihi, kalaulah seorang yang solat itu solat sendiri-sendiri, maka dia perlahankan. Dia perlahankan. Maksudnya kalau kita solat sendiri-sendiri, seorang-seorang, kita solat itu memang kuatlah, tapi baca qunut asarra bihi, baca qunut pelan-pelan. Wa in kana imaman jahara 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi dhahaba ilayhi al-aktharun. Kalau dia menjadi imam, kalau seseorang itu menjadi imam, maka dia kena sirkan. Dia kena sirkan, kalau dia jadi imam, dia kena baca dengan kuat. Wa in kana imaman, dia baca jahara 'ala al-madhhab as-sahih. Okey. Dia kena baca kuat seperti mana yang dipilih oleh ramai ulama-ulama. Wathani annahu yusir kasairi ad-da'awat fi salah. Okey, pendapat yang kedua adalah dia kena perlahan seperti mana perlahannya doa-doa di dalam solat yang lain. Contohnya bila? Contohnya masa tasbih, masa rukuk, masa tasbih, masa sujud, masa zikir di antara dua sujud, bacaan masa yang i'tidal. Maka kalau pendapat yang kedua, baca secara sir. Itu pendapat yang kedua. Wa ammal ma'mum fa illam yajhar al-imam qanata sirran sa'ika sa'iri da'awat. Makmum pula, kalau makmum dia berimamkan dengan imam yang tak baca kuat qunut tu, maka dia bacalah qunut itu secara sir. Seperti mana doa-doa dan zikir-zikir yang lain. فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِيهَا الْإِمَامِ sirran. Pada ketika ini, dia akan bersama-sama dengan imam membaca qunut secara sir, secara perlahan. Okey. Jadi ini di antara tempat juga makmum boleh sama-sama dengan imam dalam pembacaan zikir di dalam solat. Wa in jahara al-imam bil qunut fa in kana al-ma'mum yasma'uhu ammana ala du'aihi wa syarakahu fi thana'i fi akhirih. Wa in kana la yasma'uhu qanata sirran wa qila yu'ammin wa qila lahu ay yusyarikahu ma'a sama'ihi wal mukhtarul awwal. Dia kata, kalaulah seseorang imam itu berqunut dengan kuat dan makmum dengar bacaan qunut imam itu, maka makmum kena aminkan. Makmum maksudnya makmum boleh aminkan di atas doa yang imam baca tadi. Ataupun dan juga dia bersama-sama dengan imam dalam mendoakan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang di akhirnya itu memuji Allah Taala. Maksudnya bila imam baca doa, dia pun puji di akhir doa itu. Okey, ini makmum boleh buat. Makmum boleh buat. Wa in kana la yasma'uhu qanata sirran. Kalau dia tak dengar imam baca qunut tapi keadaan itu keadaan sedang qunut, maka dia boleh qunut secara perlahan. Dan ada juga yang kata waqila yu'ammin. Ada juga yang kata aminkan je. Aminkan je. Maksudnya dia dengar tak dengar, dia dengar sikit. Dia mungkin dengar orang sebelah kata amin, dia pun dengar dia pun kata amin juga, tidak ada masalah. Okey. Lepas tu waqila lahu ay yusyarikahu ma'a sama'ihi.
Dan ada juga yang mengatakan bahawa makmum, ada juga yang mengatakan bahawa makmum boleh mengikut imam dan membaca doa kunut bersama-sama dengan imam walaupun dia dengar. Ini pendapat lah, ini satu pendapat lah. Sebab dia boleh baca sama-sama dengan imam sebab dia bukan ayat Quran. Itu sebab ada pendapat-pendapat yang macam ni. Ulama bagi kata boleh. Maksudnya boleh. Kalau dia dengar makmum imam baca kunut kuat tu, dia boleh juga baca. Imam baca Allah Mahdina fi Mahadik, dia pun baca Allah Mahdini fi Mahadik contohnya kan. So boleh, tak ada masalah. Sebab kita tidak disuruh untuk diam kalau dengar orang yang berdoa, tapi kita disuruh untuk diam dan dengar kalau kita dengar ayat Quran. Wallahu a'lam. Wal mukhtarul awal, yang terpilihnya yang pertama tu lah. Yang terpilih tu yang pertama tu ya. Okey. Wa amma ghairu subh idza qanata fiha, adapun pada solat selain daripada subuh, bila kalau idza qanata fiha haitsu naqul, kalaulah seseorang itu berkunut selain daripada subuh, seperti mana yang kita sebutkan, fa in kanat jahriyah wa hiya al-maghrib wal isya fa hiya kasubhi ala ma taqaddam. Kalau seseorang itu berkunut pada solat lain selain daripada subuh, maksudnya kalau solat itu secara jahar, itu maghrib, isyak, fahiya kasubhi ala ma taqaddam. Dia adalah seperti bacaan, maksudnya jahar seperti solat subuh, seperti mana yang sebelum ini kita tengok. Wa in kanat dhuhran aw asran faqila yusarru fiha al-qunut. Kalau bacaan kunut itu dibuat pada solat zuhur dan asar, maka disuruh untuk kita sir. Disuruh untuk kita sir sebab solat itu solat waktu siang dan bacaan solat itu pun sir. Wa qila innaha kasubh. Ada juga dikatakan boleh je baca kuat-kuat pun macam solat subuh. Boleh baca kuat-kuat macam solat subuh. Wal hadithus sahih fi qunuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qatalul qurra bi bi'ri ma'unah yaqtadi zahiruhu al-jahr bil qunut fi jam'i salat fi jami' salawat. Okey. Dia kata, kami meriwayatkan, saya nak tengok ini terjemahan dia. Dalam solat selain daripada solat subuh, apabila melakukan sunut, apabila melakukan kunut, apabila solatnya adalah solat jahriyah seperti maghrib dan isyak, maka hukumnya sama seperti solat subuh sebagaimana yang telah kami jelaskan. Apabila solatnya adalah solat zuhur atau asar, maka satu pendapat mengatakan harus disuarakan dengan perlahan dan pendapat lain mengatakan dilakukan seperti solat subuh. Okey. Hadis sahih tentang kunut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran. Sebab ada kes orang kufar ini membunuh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebab mereka melihat mungkin Al-Quran ini menjadi cabaran ataupun saingan kepada cerita-cerita depa, cerita-cerita dongeng depa, fairy tale depa tu kan, ataupun hikayat-hikayat yang tidak tahu sahih ataupun tidak sahih. Dan juga syair-syair mereka yang memuji wanita dan sebagainya kan, menggambarkan bentuk tubuh perempuan dan sebagainya. Jadi mereka melihat wallahu alam, mereka melihat para qurra ini, para penghafal Al-Quran ini menjadi saingan kepada perkara-perkara yang menjadi kelaziman mereka sebelum kedatangan Islam. Maka Nabi pernah baca apabila berkaitan dengan orang-orang yang membunuh para qurra, orang-orang yang membunuh para qurra, membunuh para penghafal Al-Quran di sumur Al-Ma'unah. Sumur ni sumur ni bi'r, kalau tengok kat sini dia bi'r ni telaga. Telaga. Nabi baca doa kunut ini ketika bersempena dengan orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran di Telaga Ma'unah. Telaga Ma'unah, yang mana secara tegas menyebutkan bahawa baginda bersuara kuat, yaqtadi zahiruhu al-jahr bil qunut, sebab Nabi ketika dalam riwayat itu Nabi baca doa kunut itu kuat fi jami'i salawat. Macam kita dah bagi tahu sebelum ni, boleh berkunut selain daripada waktu subuh pun boleh. Bila mana?
bila terjadinya satu-satu musibah, satu-satu malapetaka, satu-satu masalah dalam masyarakat Islam. Pada ketika ini orang ramai kena bunuh. Ramai qurra, para hufaz Al-Quran kena bunuh dekat Telaga Maunah itu. Maka Nabi berkunut pada setiap waktu solat. Beberapa ketika setiap waktu solat. Jadi Nabi bersolat dan berkunut dengan kuat. Nabi bersolat dan berkunut dengan kuat. Bil qunut fi jami'is salawat, dalam setiap solat dia. Dalam Sahih Bukhari dalam bab tafsir qauluhu ta'ala laisa laka minal amri syai', laisa laka minal amri syai'un, daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunut dengan terang-terang fil qunutin nazilah, fi qunutin nazilah, dalam bab qunut nazilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir, dalam kitab tafsir. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan sebagainya, dia ada pentabwiban ataupun pembaban, maksudnya pembahagian bab lah, pembahagian bab, chapter dan sebagainya. Dalam Sahih Bukhari ni ada satu chapter yang agak panjang juga, yang Imam Bukhari menghimpunkan hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Okey. Jadi bila Imam Bukhari dalam hafalan Imam Bukhari itu ada hadis-hadis yang berkaitan dengan doa kunut juga. Jadi dia yang menafsirkan kalam Tuhan di dalam Al-Quran. Contohnya dekat sini dia bawa mari, dia kata bila Imam Bukhari bila adanya turun ayat Quran, para sahabat memahami dan menafsirkan ayat-ayat Quran seperti mana yang mereka dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang ayat laisa laka minal amri syai'un dalam surah Ali Imran ayat 128 ini, Abi Hurairah sendiri dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunuti fi qunutin nazilah. Dia menjaharkan bacaan qunut apabila membaca qunut nazilah. Dan kita tahu qunut nazilah dibaca pada setiap solat waktu, termasuklah solat waktu yang dua yang bacaannya secara sir, iaitu solat waktu pada waktu zuhur dan juga pada waktu asar. Maka pada waktu zuhur dan asar ini Nabi Muhammad SAW berkunut dengan kunut, bacaan kunut yang kuat, supaya ia dapat didengari oleh makmum lain. Apa tujuan baca kunut itu? Sebab berkaitan dengan musibah yang melanda orang-orang Islam. Maka Nabi setiap kali datang nazilah, setiap kali datang masalah-masalah dalam masyarakat Muslim, Nabi Muhammad SAW akan membaca kunut dalam setiap solatnya, dan dia baca doa kunut itu dalam bentuk bacaan yang secara jahar. Jam dah pukul 8, saya tengok ada hamba yang saya kenali tak boleh langsung hafal doa kunut, walaupun macam-macam usaha saya membantu dia, tetap tak boleh. Macam kalau macam ni tak apalah. Kalau dia tak boleh juga, dah cuba dah, tak mau juga, dia bangun, dia duduk, kalau dia semayang berimam tak ada masalah lah. Kalau dia tu boleh berimam selalu, selamatlah dia. Maksudnya dia gunalah doa kunut imam tu, tak ada masalah. Janji dia cuba nak hafal doa kunut dan memahami doa kunut dan usaha dah. Tapi kalau sampai sudah tak usaha juga, sampai sudah tak boleh juga, dia dah usaha tapi tak mampu juga nak hafal doa kunut, wallahu alam, Allah Maha mengetahui tentang usaha dia. Maka dia, kalau dia semayang seorang-seorang, dia angkatlah tangan, bacalah Allahumma ghafirli, lepas tu selawatlah ke atas Nabi, lepas tu turunlah. Mengikut pendapat Imam Nawawi tadi, tak ada masalah, tidak ada doa yang tertentu, walaupun afdalnya mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam doa kunut. Tetapi bagi orang-orang yang begini, kita jangan lemahkan semangat dia, bagi dia pilihan seperti mana yang ulama-ulama lain ijtihad. Maka bagi tahu kat dia, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kalau tak boleh nak sebut pun, sebut dalam hati pun tak apa, tapi selawat boleh kot insyaAllah kan. Orang biasa boleh selawat. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Dah turun macam biasa, dan kita kata kat dia,
dah awak dah kunut dah, alhamdulillah. Dalam waktu yang sama cuba lagi perbaiki hafalan dan cuba lagi untuk kita menghafal doa-doa kunut insya-Allah. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Internet saya tak stable lah.